Assalamualaikum, saya El Fazril, pengacara anda dalam sebuah rancangan majalah berkonsepkan pertanian luar rumah dan sekitar kawasan rumah. Pada masa yang sama, kita juga akan berkongsi serba sedikit mengenai ilmu pertanian moden yang boleh dijadikan sumber pendapatan. Saksikan semuanya dalam Kediaman Agro. Pertanian dan ternakan adalah salah satu dari perniagaan. Itulah ungkapan para petani dan peternak moden, tidak kira untuk diri sendiri atau untuk pasaran. Kedua-dua sektor ini penting sebagai sekuriti bekalan makanan kepada kita. Ianya tidak dapat dipisahkan dengan arus pemodenan pada masa ini. Justru itu, untuk episod kali ini, kita di Kampung Sungai Pendam, Kota Semerahan untuk berjumpa dengan Puan Lily. Beliau akan berkongsi mengenai tanaman yang beliau usahakan di sekitar kawasan kediamannya. Tanpa melengahkan masa, mari kita pergi. Tamu saya kali ini adalah seorang wanita yang juga aktif mengusahakan diri dalam pertanian. Puan Lily, terima kasih bersama dengan Kediaman Agro. Saya tengok tanaman ni luas, saujana mata memandang. Apa antara tanaman yang ada di sini, Puan? Okey, tanaman yang ada di sini terong Dayak. Kalau kita katakan terong asam lah. Yeah. Okey. Selain terong asam, saya tanam cili secara vertigasi. Selain itu sayur cukur manis. Okey. Selain sayur, saya pun ada tanam pokok lemon, lima kasturi, durian Belanda. Lepas tu ada beberapa pokok jambu dengan pokok mangga. Itu sampingan lah. Ternakan ada juga? Ternakan dulu pelihara kambing, sekarang tak ada sebab kambing ni suka mengulam. Itu bahaya. Sekarang pelihara ikan tilapia dengan sultan. Jadi dari segi pertanian ni tengok memang aktif lah Puan ni. Memang belajar sendiri ke ataupun ada pergi ke mana-mana untuk belajar ilmu pertanian? Kalau ikut sejarah dia, dari kecil lagi saya sudah ikut orang tua berkebun lah. Di sini juga? Di sini. Kebun ni dulu sebagai tanaman koko. Koko? Tapi koko tu banyak penyakit. So, bapak saya kata musnah habislah. Okay. Jadi Puan Lily, antara banyak-banyak tanaman ni mana yang dapat permintaan paling baik setakat ni? Untuk tanaman terong Dayak, okay, cili dengan lemon, 5 kasturi. Lemon dengan 5 kasturi. Jadi cakap pasal terong Dayak ataupun terong asam ni, inilah yang kita nak tengok dalam episod kali ini. Macam mana cara tanam, tapi mula-mula sekali macam mana menyemai benih terong asam. Puan Lily tunjukkan boleh? Boleh. Okey, boleh. Terong asam atau juga dikenali sebagai terong Dayak dan juga terong Iban di Sarawak. Negara-negara di Asia Tenggara pun ada memanggilnya dengan pelbagai nama yang lain. Tapi hari ini, sebelum kita belajar cara menanam dan cara penjagaan terong asam ni, kita nak tahu dulu cara menyemai benih terong asam ni. Puan, jadi apa yang diharapkan ni, saya tengok ada lain sikit ni. Kita ada kontena hari ni, jadi boleh Puan terangkan macam mana cara menyemai benih terong asam? Di sini saya ada 2 step untuk cara penanaman terong asam. Ya. Yeah. Okey. Step pertama, saya akan sediakan satu kontena kosong beserta dengan tisu. Tisu beberapa keping tisu terletak dalam kontena. Tujuan dia nanti kita akan menyeraplah, spraykan, semurkan air bagi penyerapan supaya pencambahan nanti berjaya. Ini adalah benih terong Dayak, terong asam. Kita akan ambil secebit macam ini, kita asingkan. Kita akan sembur dengan air, kita basahkan. Ya, kita basahkan air. Cara kita sembur, tak perlu banyak. Sembur macam ni je. Kita basahkan.
akan tutup lagi satu lapisan tisu. Okey. Oh, macam tu je. Lepas tu kita akan sembuh lagi. Kita bagi penyerapan supaya dia punya akar bercambah. Lepas itu kita akan peram. Okey. Kita peram, kita tutup dengan penutup. Lepas tu kita boleh letak dalam plastik hitam ataupun kita biar dia macam ni. Okey. Selama 5 hari ataupun 7 hari. Lepas 7 hari kita akan buka, kita akan tengok dia punya akar bercambah. Kalau akar dia bercambah, maksudnya benih ini memang bagus, berkualiti. Oh, mudah cara dia. Mudah. Baik, ini kaedah yang pertama tadi, menggunakan tisu dan kontainer ni. Seterusnya kaedah kedua macam mana pula? Okey, kaedah kedua kita akan sediakan satu tapak ni lah. Tray semayan. Yang ni kita sediakan pit moss. Pit moss ni kalau dia berketul-ketul, kita kena haluskan lah. Kita pecah-pecahkan dia punya pit moss. Lepas tu kita akan tabur. Tabur kepada setiap lubang. Ya. Jadi terung asam yang ditanam di sini biasa yang saya tahu lah, terung asam ni rasa dia masam. Ya, terung asam Dayak ni kebanyakan orang cakap dia masam. Dia masam. Tapi yang kali ni saya tanam adalah terung Dayak asam madu. Dia jenis yang kurang masam. Oh. Benih dia agak besar. Dia punya buah lah, bukan benih. Dia punya buah agak besar. Buah besar. Ya. Lepas tu cara kita tanam, kita akan just bagi buat tanda sikit lah. Dalam? Tak perlu dalam. Terpulang dengan kita, tapi kalau boleh jangan banyak. Dalam sikit-sikit je. Tak perlu banyak. Kalau banyak apa yang pokok dia banyak nanti bercambah. Dalam satu tray dia pokok dia banyak. Kaedah ni dia agak rumit sikit sebab kita tak tahu sama ada benih ni bagus ataupun tidak bagus, ataupun dia bercambah akar atau tidak. Kalau yang dalam plate ni, yang dalam kontena ni, kita buka, dah boleh kita akan kita akan tahu sama ada benih ni bagus ataupun tidak. Okey. Sama ada kita tutup dengan pit moss. Kita tak payah tekan. Terus kita ratakan saja. Ratakan taburkan saja. Kalau kita tekan nanti dia tak ada pengudaraan. Lepas tu kita akan siram. Kita siram, jangan terlalu basah sebab nanti dia punya akar rumput mati. Kita just siram secukupnya. Okey. Siram macam ni je lah. Lepas tu kita biar. Sama ada kita nak tutup dengan surat khabar ataupun kita terus, kalau boleh tutup dengan surat khabar. Kalau tak pun kita tutup dengan plastik hitam ni. Plastik hitam. Okey. Kita letak di dalam. Okey. Okey, lepas tu kita ikat. Kita ikat ni untuk pemeraman. Pemeraman macam dalam tanah kita lah. paksa dia punya urat akar dia keluar. Lepas tu kita biar dalam 7 hari. 7 hari. Jadi 7 hari selepas semayan kita akan lihat benih dia Bercambah. akan bercambah. Baik Puan Lily, kita dah tengok cara-cara menyemai benih terung asam. Sekarang kita tengok pula cara menanam terung asam ni. Boleh Puan? Boleh. Mari. Mari kita. Terung asam atau nama lainnya terung Dayak dan ada juga di tempat negara lain memanggil nama yang lain. Nama saintifiknya Solanum feroxylin dalam keluarga Solanaceae. Terung Dayak tidak diketahui asal-usulnya, tetapi terung ini hidup liar di Asia Tenggara, Papua Nugini dan Amerika Selatan. Terung Dayak mempunyai buah yang sangat masam dan digunakan sebagai sayuran dan juga pelbagai masakan di Sarawak. Manakala Puan Lily menanam jenis terung asam madu, rasanya masam manis dan besar sedikit. Terung Dayak adalah tumbuhan renek naik menegak dengan banyak cabang dan mampu mencapai ketinggian sehingga 1 meter. Batangnya berwarna hijau dan agak berbulu dan bertukar separa keras dengan warna hijau coklat.
Daun berwarna hijau berbentuk oval dengan ukuran 5 ke 40 cm panjang kali 3 ke 40 cm lebar serta biasanya ada 4 ke 6 penjuru tajam dan agak berbulu. Bunganya mempunyai 5 kelopak berwarna putih dan bahagian tengah yang kekuningan. Mari kita melihat cara menanam terong asam pula. Dah pun berada di kawasan tanah ni. Tanah jenis apa ni, Puan? Ini tanah jenis tanah putih. Okey, tanah putih ni bercampur dengan tanah gambut. Tanah ni agak masam lah kalau nak tanam. Okey, kalau kita nak tanam tanaman, kita perlu menetralkan ke tanah dulu sebelum kita tanam tanaman yang kita nak tanam. Macam bagaimana kalau tanah masam macam ni kita nak neutralkan ni? Kita akan tabur dolomite sebelum kita tanam anak pokok nanti. Okey, baik. Kita mulakan tanaman kita. Okey, di sini saya sediakan cangkul. Oh, Cangkul dia agak cute lah. Biasalah perempuan pakai kan. Okey, kat sini kita akan cangkul ikut urutan lah senang kita nak jaga. baik. Depak, satu depak. Bukan satu depak, sorry. Jarak dia. Dia jarak dia setengah depak. Setengah depak maksud dia Dengan depan. satu kaki. Okey. Satu Kurang kaki. satu kaki. Sebab apa? Kita kena jarakkan nanti dia punya daun akan besar. Kalau kita dekat sini, kita tanam dekat sini, so jarak dia akan sempit. Jadi bila sempit, daun dia tak akan membesar, buah dia pun kecut. So kita jarakkanlah. Kalau boleh kita jarakkan satu kaki macam ni. Tips. Ataupun setengah depak. Setengah depak. Saya letak di cangkul. Ini kaedah tanaman konvensional lah. Ya, secara Tanaman manual. terbuka di atas tanah. Ya. Dan daripada cara-cara moden, kaedah fertigasi, ini pun boleh. Jadi siapa yang mungkin ada kawasan tanah di luar, tanah yang sesuai, boleh mungkin pertimbangkan untuk turut menanam terong asam. Kerana permintaan sekarang ni memang agak tinggi. Ini tak perlu besar lah. Betul. Kita agak cukup. Itu dalam Tu ya, tak perlu dalam. Saya sediakan dolomite, tepung dolomite. Ini yang dipanggil dolomite tadi. Ya, ini. Dia macam kapur. Kita akan tabur ke tangan. Sekeliling. Tabur sekeliling lah. Okay. Ini untuk menetralkan tanah seperti yang dikongsi Menetralkan oleh tanah, ya. Puan Lily tadi. Supaya tanah ni tak masam. Di sini saya sediakan pokok terong dayak yang sudah saya semai. Tanah ni saya gunakan tahi ayam. Okey. Tak ada baja lagi. Gunakan organik lah. Ya, organik, secara organik. Kita akan tanam macam ni lah. Baik. Sebab kita tak nak merosakkan dia punya akar, dia punya batang. Sebab batang dia lembut. Dah rosak lah kalau tak. Yang ni daun dia banyak duri. Kita pegang ujung je. Itu cara dia. Tips Itu cara dia, ya. Itu memang berduri ni. Maksudnya Puan Lily pun dah biasa mungkin terluka sana sini. Cucuk duri. Kita tak perlu cangkul lah. Macam ni je secara manual. Okey, macam ni sudah cukup. Lepas tu, kalau nak lebih lagi, kita tabur dengan baja. Baja apa yang Puan biasa guna? Baja yang saya sediakan NPK 15-15-15. Yang N ni untuk nitrogen dia. Okey. P untuk phosphorus, untuk daun. Lepas tu K untuk kalsium dia. Untuk batang, daun. So, kita tabur di sekeliling lah, tak payah banyak. Tabur macam ni je. Tak perlu banyak. Nanti dia, kata orang terbakar. Baik. Layu. Dia punya daun tu akan mati. Sebab dia masam. Ini dah cukup lah. Baja ni masin. Tambah lagi tanah ni masam. Tanah masam. Kita kena seimbangkan. Di sini saya ada gunting ataupun ketik tadi lah. Kita akan potong. Contoh, kalau daun dia lebar macam ni, dekat bawah kita akan buang dalam 3 daun. 3 daun yang kita akan buang. Kalau yang ni dia punya ranting, kita tanahkan dia punya, bukan ranting, dia punya anak pokok yang baru cabah. Kita tanah dia cabah banyak, kita gunting. Gunting saja. Kita gunting, kita letak tepi ataupun kita buang.
Kalau tak nak buang, kita letak tepi bawah pokok ni supaya dia serap dia punya nutrient. Nutrien. Ini antara contoh buah yang dah sedia untuk dituai. Kalau dia masak ni, warna dia akan berwarna kuning. Warna kuning. Kuning, ada kemerahan sikit lah. Dan yang muda berwarna hijau. Saya mentah lagi warna hijau. Cara nak tuai dia Cara nak tuai, kita just gunting saja. Gunting dia punya tangkai. Gunting tangkai saja. Saya buangkan ni. Boleh? Okey, gunting. Ni yang dah masak. Agak besar juga puan. Okey, ni contoh terung asam yang dah masak dan siap untuk ni boleh pelbagai masakan. Ada tips tak nak memasak terung asam ni puan? Ada. Ya, apa Kita boleh masak dengan ikan, ayam. Lepas tu pelbagai lauk kita boleh campur lagi. Selain itu kita boleh buat jus. Boleh buat jus juga. Buah terung Dayak berbentuk bulat atau bulat lepeh, berwarna hijau ketika muda dan bertukar kepada kuning oren kemerahan apabila cukup matang. Saiz sebiji terung antara 5 ke 6 cm ukur lilit kali 7 ke 8 cm panjang. Satu tangkai mempunyai purata antara 1 ke 2 biji buah. Buah yang terlalu masak jika tidak dipetik akan gugur. Sekarang berapa harga pasaran ikut kilo kan? Pasaran 1 kilo RM18. 1 kilo boleh dapat 18. Bayangkan kalau ni berapa banyak pokok ni? Lebih 100 pokok. Lebih 100 pokok. Boleh mendatangkan keuntungan jugalah, satu pendapatan sampingan juga. Seperti mana di ladang Puan Lily juga ada berbagai tanaman sampingan, di antaranya pucuk manis atau di sini kita panggil cangkuk manis lah, ataupun manicai. Cangkuk manis. Cangkuk manis. Okay, Cangkuk manis pun boleh. Okey, kita tengok mana cara menanam. Cangkuk manis ni antara tanaman sampingan Puan Lily. Cangkuk manis ni memang terkenal lah di Sarawak ni. Kalau goreng dengan telur macam tu pun sedap. Sekarang Puan Lily tunjukkan cara menanam. Silakan Puan. Mula sekali kita dah buat mula batas sekali ni. kita akan buat batas. Pastikan batas ni cukup tinggi supaya tak bertakung air. Okey, yang ni sudah siap. Okey. Cara kita tanam, kita akan terus ambil batang. Ambil batang dia. Batang. Okey. Kita ambil Ini batang cangkuk manis tadi ya. kita ambil macam ni. Okey. Yang ni adalah batang cangkuk manis yang sudah bercambah. Ini tanda dia sihat lah. Okey, cara kita tanam, kita ambil dalam 3 cucuk. 3 cucuk. Sebab apa? Kita takut nanti ada yang mati. Kita tanam macam ni lah. Tak perlu dalam. Letakkan saja ni dah. Letakkan saja. Jarak dia macam ni, 2 inci. Dalam jengkal lah. Macam tu boleh. Sini. Sini boleh? Boleh. Letakkan saja. Itu saja. Okey. Lepas tu kita akan bagi baja. Baja apa yang digunakan? Baja NPK 15-15-15. 15. Khas untuk daun. Kita akan tabur, ambil sikit macam ni. Kita akan tabur sekeliling lah. Tak payah banyak. Biasa berapa lama baru dia siap untuk dituai, matangkan hasil? Dalam sebulan. Sebulan? Ya. Oh, tak lama lah. Tak lama. Lepas kita tanam, kita akan siram. Siram. Cara cara penyiraman dia senang je lah. Kita just simbah air macam ni je. Kalau ada pemancit tu senang lagi. Semburkan saja. Semburkan saja. Ini cara manual lah kita. Ini pun Cara mudah. manual. Okey. Selain baik. itu, kalau kita nak jimat ruang, sekeliling dia kita boleh tabur biji sawi. Sementara kita tunggu ni cabah kan. So bila sawi kita tabur, kita akan boleh menuai. Boleh menuai sawi. Jimat tempat ruang. Oh. Tempat ruang.
Sekarang kita nak tengok pula cara menuai sayur cangkuk manis ni. Boleh. Mari kita tengok. Ini yang siap untuk dituai ni berapa usianya ni agak-agak puan? Usia dia dah sebulan lebih. Kalau diikutkan daripada penanaman batang dia adalah mengambil masa 8 bulan. 8 bulan. Lepas kita tuaian, dia akan bercambah mengambil masa dalam 1 bulan. 1 bulan. Peninggi dia. Di Sarawak ni panggil cangkuk manis. Di Semenanjung dipanggil dia pucuk manis. Cara menuai macam mana? Cara menuai, okey, kita akan potong dekat batang ni. Okay. Cara menuai senang je, potong dekat batang dia ni. Saya cuba. Ni boleh? Boleh. Yang ni senang tanam, senang kita jaga. Dia tak rumit. Inilah keadaannya sayur cangkuk manis. Antara tanaman sampingan di sini adalah limau kasturi. Tengok tumbuh-tumbuhan ni semua menjadi ya. Baik, Puan Lili, untuk limau ni apa kaedah tanaman yang digunakan? Kaedah tanaman yang digunakan biasanya kita buat tut. Pokok kita akan tut. Okay. Jenis pokok yang sesuai adalah pokok yang pernah mengeluarkan hasil buah. Bila kita tut nanti kita akan tanam. Jadi hasilnya akan lebih bagus. Kita akan tengok kalau buah dia macam ni kecil, maksud dia kurang air. Dia kurang masak. Kalau buah dia besar, agak besar, maksud dia cukup matang. Cara kita nak pastikan dia dah boleh di-harvest ataupun belum, kita kecil sikitlah. Kalau dia agak lembut, maksud dia kita boleh harvest. Cara kita potong, kita jangan potong terlalu dalam. Kita akan potong dekat area batang ni. Sini boleh. Bukan macam ni. Dekat sini. Dekat batang dia. Ni. Ya. Potong saja. Okey. Kalau kita potong dalam sikit, macam ini. Tengok dulu. Kalau kita potong terlalu dalam, macam ini, contoh, dia punya ketahanan dia kurang. Dia akan cepat buruk. Bila kita menjual dekat kedai, dia tak akan terima. Kita ambil. Sebab dia cepat buruk. Dia cepat tak tahan lama. Kalau yang macam ini, dia boleh tahan lama dalam seminggu. Kita letak dalam peti ais. Itu tips dia. Itu tips dia. Sekian saja episod Kediaman Agro kali ini bersama dengan Puan Lili di Kota Samarahan. Puan Lili sendiri menjadi bukti tanah yang dipusakai dari ahli keluarga sejak turun-temurun pun boleh mendatangkan pelbagai hasil. Peluang ini harus direbut kerana pertambahan bilangan penduduk dan penggunaan per kapita yang meningkat. Jangan lupa saksikan Kediaman Agro minggu hadapan, kita saksikan tanaman yang lain pula. Assalamualaikum. Jumpa lagi.